Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali bersama Cikgu Adila untuk subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2. Alhamdulillah, setelah kita bercuti selama seminggu, Cikgu harapkan PDPR kali ini semua pelajar masih boleh memberi kerjasama dan terus bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Okeylah, untuk hari ini kita akan sambung PDPR kita pada minggu lepas. Jom kita lihat standard kandungan yang ingin dicapai pada hari ini, iaitu yang pertama, melakukan kemahiran asas sepak takraw dengan lakuan yang betul. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran sepak takraw. Yang ketiga, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Okey, seperti biasa, oleh kerana PDPR, kita hanya belajar secara teori. So, dua objektif yang ingin dicapai pada hari ini iaitu yang pertama, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kemahiran menyerang dalam permainan sepak takraw. Yang kedua, murid dapat menyatakan kemahiran dan fungsi kemahiran bertahan dalam permainan sepak takraw. Okey, jom kita lihat buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks ya. Di bawah topik sepak takraw. Okey, murid-murid boleh lihat buku teks. Okey, pada minggu lepas kita telah berhenti pada muka surat 61 ya, iaitu kemahiran menerima servis. So, hari ini kita akan sambung terus kepada muka surat 62 iaitu tajuknya bijak kawal iaitu kemahiran menimang. Okey, kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan kemahiran menimang. Okey, boleh rujuk di sini ya. Okey, kemahiran menimang bola digunakan apabila pemain menerima servis yang dilakukan oleh tekong kumpulan penyerang. Okey, kemahiran ini boleh dilakukan dengan menggunakan kaki, peha atau kepala. Okey, so bila orang servis, kita akan terima bola tu menggunakan kaki, peha atau kepala ya. Okey, so pemilihan anggota badan yang digunakan untuk menimang bola bergantung kepada kedudukan hantaran bola. Okey, kepala digunakan sekiranya kedudukan hantaran bola yang tinggi, manakala bola yang rendah ditimang menggunakan peha atau kaki. Pemain boleh menggunakan bahagian dalam kaki atau kekura kaki untuk menimang bola. So, kita nak kawal bola tu, kita perlu melakukan kemahiran menimang ya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kemahiran kedua iaitu kemahiran mengumpan ya. Okey, sebelum tu kita tengok gambar dulu. Okey, di sebelah ini teknik lakuan menimang menggunakan peha. Tengok gambar ya. Okey, lepas ni kita akan pergi kepada video, kita tengok gambar dulu. Yang kedua yang ini menimang bola menggunakan dalam kaki, bahagian dalam kaki. Okey. So, seterusnya kita akan pergi kepada kemahiran mengumpan. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran mengumpan? Okey, selepas kita terima bola servis daripada pihak lawan, kita akan kawal dulu iaitu membuat kemahiran menimang. Seterusnya kita akan pas pada partner kita untuk dia melakukan kemahiran mengumpan. Okey. Apa tujuan mengumpan? Iaitu bola yang ditimang akan diumpan kepada pemain lain untuk melakukan serangan. Umpanan yang baik akan memudahkan kumpulan untuk menyerang sama ada menggunakan kemahiran melibas atau menanduk. Permainan bijak kawal dapat melatih murid menimang dan mengumpan bola dalam permainan sepak takraw. So, bila kita kat sini, bila kita menerima servis, kita akan menimang. Kemudian kita akan hantar pada kawan kita akan buat kemahiran mengumpan untuk membolehkan player satu lagi melakukan serangan. Okey. Seterusnya kita lihat gambar ya kat sini. Okey, yang ini adalah cara-cara latihan lah bagaimana kemahiran tadi dilakukan. Tengok M1, M2, M3 dan M4 ya. Ini cara-cara permainan bijak kawal ni lah ya, untuk dilakukan latihan lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada video dahulu Okey, mari kita lihat video. Cikgu telah sediakan video gerak perlahan ya.
untuk melihat kemahiran-kemahiran ya. Okey, cuba tengok kemahiran pertama adalah player pertama akan melambung. Kemudian dia akan servis, yang ini menerima, tadi menimang lah. Kemudian yang ini mengumpan, kemudian ini menyerang menggunakan melibas, kemudian bertahan. Okey, ini adalah kemahiran dalam sepak takraw lah. Cuba kita perhatikan sekali lagi. Okey. Yang ini adalah kemahiran melambung bola ya. Kemudian player ini yang ini akan servis terkandas ya. Okey, melambung. Kemudian servis, menimang, mengumpan. Okey, melibas, kemudian baju kuning akan bertahan ya. Okey, sekali lagi. Okey, ini melibas. Okey. Pemain nombor 5 baju kuning bertahan. Okey, masih dalam perlawanan. Okey, baju merah cuba bertahan tadi. Okey, kena net, batal ya. Okey, saya nak awak lihat ya bagaimana kemahiran-kemahiran yang kita cakap tadi. Okey, ini pada minggu lepas kita dah belajar. Okey, sana lakukan menimang, kemudian mengumpan, kemudian melibas, kemudian bertahan. Okay. So, faham kan step dia kan? Servis. Okay, kemudian ini dah keluar. Okay, itu saja untuk video ni. Saya harap awak faham. Okey, seterusnya kemahiran seterusnya kita akan pergi kepada kemahiran menyerang Okey, untuk kemahiran menyerang ni supaya kita dapat mata. Okey, kita dapat matikan bola tu ya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kemahiran menyerang? Okey, mari lihat definisinya di sini ya. Okey, serang tepat. Itu strategi menyerang dalam sepak takraw melibatkan kemahiran menimang, mengumpan, melibas dan menanduk. Okey, servis yang diterima akan ditimang, kemudian diumpan menggunakan kemahiran sepak sila, seterusnya akan dilibas menggunakan kaki. Okey, pelbagai jenis teknik melibas boleh dilakukan seperti libas gunting, libas sisi dan libas menapak. Sekejap lagi kita akan tunjukkan video bagaimana perbezaan libasan tersebut ya. Okey, mari kita lihat dahulu di sini. Okey. Gambar ya. Bagaimana M1. Okey, saya gunakan bahagian dalam kaki untuk mengumpan. Bila guna dalam kaki itu bermaksud menggunakan teknik sepak sila lah. Sebab bila guna teknik sepak sila untuk mengumpan, bola dia lebih stabil naik ke atas. Senang untuk libasan dibuat ya. Kemudian M2, saya perlu mengumpan bola tinggi untuk memudahkan rakan membuat libasan. Okey, M3, saya perlu melompat dengan tinggi untuk libasan yang berkesan. Perlukan power kat sini ya. Okey, kemudian di sebelah sini pula gambar bagaimana teknik lakuan ya. Okey, berdiri sedia. Okey, ni libas gunting ya. Gambar libas gunting. Nombor 1 berdiri sedia. 2 fokus bola. 3 melonjak. Kemudian kontak bola. Melibas gunting ya. Okey, biasanya di sisi lah. Okey, seterusnya kita pergi sekejap kepada serangan menanduk. Okey, selain melibas, yang ada libas 3 tadi kan, 3 jenis libasan tadi, kita boleh juga menyerang menggunakan serangan
Menanduk. Apa itu menanduk? Iaitu kemahiran menanduk boleh digunakan sebagai strategi menyerang dalam permainan sepak takraw. Oleh itu, pemain perlu menguasai kemahiran menanduk untuk memastikan bola jatuh ke dalam gelanggang lawan. Okey. Menanduk menggunakan kepala lah ya. Okey, ni gambar bagaimana kemahiran teknik lakuan menanduk. Okey, nombor 1, cuba tengok, kena melompat lah. Kemudian kena menggunakan kepala, boleh gunakan sisi kepala, depan kepala pun boleh, dan menjunam ke tempat pihak lawan ya. Okey, cuba tengok gambar. Okey, di bawah ini. Okey, nombor 1, tengok dekat sini ya. Saya perlu melonjak tinggi untuk menanduk bola. Saya perlu mengumpan dengan tepat, menanduk bola dengan bahagian hadapan dahi. Okey. Okey, seterusnya kat sini ada info sikit. Okey, menanduk dengan sisi kepala. Sekiranya bola yang diumpan agak tinggi, kemahiran menanduk juga boleh digunakan untuk menyerang. Okey, sternocleidomastoid ialah utot utama yang terlibat ketika menanduk dekat leher tu ya. Okey, yang bahagian warna merah. Okey, seterusnya kita pergi kepada jom bertahan dulu, kemahiran bertahan. Sebab nanti video kita akan gabung lah ya. Okey, kita pergi kepada kemahiran seterusnya, iaitu kemahiran bertahan. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran bertahan? Okey, kemahiran bertahan iaitu mengadang bola ialah kemahiran yang digunakan untuk memastikan libasan yang dibuat oleh pihak lawan ditangkis atau dihalang daripada memasuki gelanggang sendiri. Bila orang tu spike kan, melibas, okey, so kita perlu menahan libasan tu di depan net lah, dekat berhampiran dengan net, supaya bola tu tak lepas lah. Okey, kat sini dia kata, mengadang boleh dilakukan dengan menggunakan kaki atau badan. Pastikan adangan kaki yang digunakan tepat mengadang bola yang direjam. Pemain tidak dibenarkan menggunakan tangan. Kalau tangan batal lah ya. So, boleh guna kaki ataupun bahagian badan. Okey, cuba tengok gambar di sebelah ni. Bagaimana teknik lakuan mengadang dilakukan. Nombor 1, diri sedia. Nombor 2, lonjak dengan tinggi, lihat tu ya, aras jaring. Kemudian mendarat dengan selamat. Okey, lihat kat bawah ni ya. Okey, cuba tengok gambar ni. Mengadang ni dia punya tempat dia yang mana? Okey, yang ni dia buat libasan kan. So orang ni akan saya menggunakan kaki atau badan untuk mengadang bola. So dia lonjak tinggi, kemudian dia akan inilah hadang buat hadangan di situ. Okey, kita tengok glossary kat bawah ni. Mengadang, menghalang atau menyekat, ditangkis, mematahkan sesuatu serangan atau menepis pukulan. Okey. So untuk lebih faham, jom kita lihat video berkaitan kemahiran yang telah kita belajar tadi ya. Okey, mari kita lihat kemahiran melibas dan menahan. Okey. Okey, ini adalah kemahiran melibas ya. Roll spike skill. Okey, lihat ya, dia akan naik tinggi. Di situ bila orang spike ada yang mengadang ya. Tengok yang hadang dengan kaki tu adalah kemahiran mengadang lah. Boleh tengok dua kat situ. Ni spike. Okey, kuning tu mengadang. Okey, biru tu mengadang. Hijau spike. Okey, yang sini tak ada mengadang. Okey, mengadang guna badan tapi jauh itu. Okey, roll dan bertahan, mengadang. Okey, baju merah mengadang, baju hitam mengadang. Okey. Okey, so faham ya?
Okey, baju merah mengadang. Okey, dia roll. Okay, teknik adangan yang bagus akan menyebabkan bola tu akan ni lah, selamat lah. Okey, terkena kaki dan balik ke pihak lawan. Okey, tapi pastikan kaki tidak terkena jaring lah, tidak batal. Okey, memerlukan fleksibiliti yang sangat tinggi ya untuk melakukan spike ni dan bertahan ya. Okey, faham ya? Okey, mari kita tengok video berkaitan dengan monster blocks. Okey, kompilasi beberapa teknik bertahan yang sangat bagus lah, yang dapat menggagalkan spike pihak lawan. Okey, tengok yang ni semua yang berjaya lah, block. Right. Tengok kedudukan. Ni kaki. Kalau kena kaki ataupun badan, tak apa ya. Tetapi kalau kena tangan, batal, tak boleh ya. Memang dibuat berhampiran dengan net saja. Okey, faham ya? Okey, yang ni mari kita lihat side roll ibasan sisi. Ni tak lepas pula.